Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. 亲爱的弟兄姐妹，晚上好。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu ironi dalam kehidupan rohani. 亲爱的弟兄姐妹，在我们的灵命有一个很离谱的事情。 Saat hidup terasa berat, terasa begitu menghimpit kita justru paling sulit berdoa. 当我们在逆境中，我们就是很难祷告的时刻。 Bukan karena kita tidak tahu harus berdoa, tapi karena hati kita sedang dipenuhi dengan beban-beban berat. 不是因为我们不知道如何祷告，但是我们的心充满了负担。 Saudara, adakah yang sedang merasa sulit berdoa saat ini? 你们现在有的觉得很难祷告吗？ Atau mungkin hanya mampu berdoa ikut-ikutan saja, 或者祷告只是跟风？ tapi saat sendiri seperti enggan atau tidak mampu berdoa kepada Tuhan. 但是单独的时候，你们不能够祷告。 Dalam keadaan seperti itu kita sering memilih jalan cepat. Kita mencari pelarian supaya beban dalam diri kita, rasa sakit yang kita rasakan atau rasa kesulitan yang kita hadapi itu mereda. 在这样的情况下呢，我们常常经路，因为我们要把这一切不好的事情呢解决。 Pelarian kita itu bisa berupa kesibukan, hiburan, layar HP atau layar lainnya, atau bahkan kita diam dan menarik diri. 我们的逃跑就是可以在忙碌、娱乐或者玩手机等等。 Kelihatannya ini wajar, tetapi ada bahaya rohani bahwa hati kita bisa tertidur. 这个看起来是一般的，但是呢，有灵命危险，就是我们的心能够睡着了。 Izinkan saya menyebutnya tidur rohani. 让我成为这个情况，就是灵命睡着。 Maksudnya tubuh kita masih aktif tapi hati tidak lagi peka terhadap Tuhan. 意思就是说，我们的身体其实呢还是主动的，但是我们的心对上帝呢已经顿下了。 Doa menjadi dingin, firman terasa jauh dan kepekaan kita terhadap dosa menurun. 我们的祷告呢变成冷淡，上帝的话语呢好像离我们很远。 甚至呢，我们对罪的感觉呢已经不敏锐了。 Kita tidak lagi terbangun secara rohani di hadapan Tuhan. 我们在上帝面前呢，没有灵命方面呢不行。 Dalam arti kita tidak lagi waspada secara rohani, kita tidak lagi sadar dan siap dalam doa. 就是我们不谨慎，我们不准备祷告。 Saudara, malam ini kita masuk ke Taman Getsemani. 我们今天晚上来进入克西马尼。 Ini bukan hanya cerita sedih sebelum Yesus ditangkap, ini adalah medan perang rohani. 这个不是上帝被弥补之前的悲哀故事，但是这个呢是灵命战争。 Dalam kisah ini kita akan melihat kelemahan manusia, tapi juga melihat kesetiaan Kristus. 在这里呢，我们不单看人的软弱，但是我们看耶稣的忠心。 Saat ini mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 40. 我们来读路加福音22章39到40节。 Ya, mari kita buka. Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." 耶稣出来照常往橄榄山去。 门徒也跟随他，到了那地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”
Saudara perhatikan kalimat sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. 你们要注意看，照常往橄榄山去， Sebagaimana biasa. 就是照常。 Lukas sedang memberi sinyal bahwa apa yang Yesus lakukan malam itu bukan tindakan dadakan. 路加就是要告诉我们，耶稣所做的是不是突然的事情？ Yesus itu punya kebiasaan. Jadi ia melangkah ke hadapan Bapa dalam doa. 耶稣呢有一个习惯，所以呢他祷告在上帝的面前。 Maka ketika krisis paling besar datang, ketika krisis paling berat baginya datang, Yesus bukannya baru mulai untuk belajar berdoa, tapi Yesus masuk ke pola hidup yang sudah ia jalani, yaitu berdoa. 所以呢，当他历经的时候，他不是开始学习祷告，但是他已经进入了这个例行，就是祷告。 Karena itu kita belajar, doa itu sebetulnya bukan sekedar tombol darurat saat keadaan kita sedang genting. 所以呢，我们要知道， Bukan sekedar tombol darurat saat keadaan kita genting. 祷告呢不是紧急按钮，当我们正在挣扎中。 Doa itu nafas hidup rohani yang menolong kita mampu bertahan. 祷告是帮助我们能够坚持。 Saudara, lalu Yesus memberi perintah yang sangat jelas. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 所以呢，耶稣就吩咐我们，你们要祷告，免得入迷惑。 Di sini kita perlu jelas tentang istilah pencobaan. 迷惑是什么呢？ Saudara, pencobaan bukan cuma godaan terhadap atau godaan untuk melakukan dosa tertentu. 迷惑呢不是一个诱惑使我们犯罪。 Pencobaan adalah situasi yang menekan kita supaya menjauh dari kehendak Tuhan. 迷惑呢使我们远离了上帝，使我们远离了上帝的旨意。 Bisa membuat kita kehilangan pengharapan lalu menghindar. Kita berhenti berdoa dan menjauh dari Tuhan. 使我们失去了盼望，我们呢远离上帝。 Pencobaan juga bisa membuat kita menyimpan luka, lalu luka itu berubah jadi kepahitan dan hati kita menjadi keras. 这个试探呢，可以让我们记仇，然后我们苦毒，使我们的心刚硬。 Kita jadi sulit mengampuni, kita mudah sinis, kita dingin terhadap firman, atau kita pilih jalan pintas daripada ketaatan kepada Tuhan. 我们呢很难饶恕人，有偏见，然后我们比较容易抄近路，胜过遵守上帝的命令。 Seperti itulah pencobaan. 试探就是这样。 Jadi saat Yesus berkata, Yesus itu seperti sedang berkata, kalian akan masuk masa yang berat. Kalau kalian tidak berjaga dalam doa, kalian bisa jatuh tanpa sadar. 所以呢，耶稣就告诉我们，你们会进入一个逆境，所以你们如果不谨慎的话，你们会跌倒。 Sesudah Yesus mengatakan itu, Lukas memperlihatkan apa yang terjadi pada murid-murid. 耶稣说了之后呢，路加就指出门徒所发生的。 Dan saudara, ini penting karena ini cermin untuk kita semua. 这个很重要，使我们能够检讨。 Mari kita lanjutkan baca Lukas pasal 22, kali ini kita lompat ke ayat 45. 我们来读路加福音22:45节。 Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. 祷告完了，就起来到门徒那里，见他们因为忧愁都睡着了。 Saudara, Yesus mendapati murid sedang tidur karena duka cita. 耶稣就是看门徒因为忧愁呢睡着了。 Perhatikan alasannya, mereka tidur karena duka cita. 看重点，因为忧愁都睡着了。 Mereka tertidur karena sedih, mereka itu merasa berat saat itu, mereka lelah, mereka merasa tertekan.
他们觉得很难，觉得疲倦。 Dan ini sangat manusiawi, ini dekat juga dengan kehidupan kita. 这个是很合理，也是我们会发生的。 Saudara, kadang kita jatuh bukan karena kita punya niat jahat yang besar. 我们有时候跌倒，不是因为我们有很大的恶意， Kita jatuh karena hati kita lelah, karena hati kita sedih, lalu kita pun berhenti berjaga, kita berhenti terbangun. 我们有时候呢，就是因为我们疲倦了，所以呢，我们停下。 Tidak jarang kita memilih cara bertahan yang salah, kita mematikan kepekaan rohani kita. 我们有时候呢，以不对的方式来坚持，就是我们的属灵呢顿下去了。 Misal saat berduka kita malah berhenti berdoa, kita malah memilih menjadi mati rasa, seolah-olah ini tidak terjadi atau seolah-olah beban itu bukan untuk kita. 当我们难过的时候，我们停了祷告，我们变成麻木，就是好像这一切是没有发生过的。 Atau saat kita takut, kita malah mencoba mengontrol semuanya sendiri. 当我们怕的时候，我们靠我们自己的能力来控制这一切。 Atau saat kecewa kita malah menarik diri dan mengeraskan hati kita. 或者呢，当我们失望的时候，我们避免，然后硬直心。 Kita lalu menghindar dari Tuhan, tapi bukan karena benci Tuhan, ini karena rasanya terlalu berat untuk menghadapi kenyataan. 我们避免上帝，不是因为我们讨厌上帝，但是很难面对这个事实。 Saudara, inilah mengapa tidur rohani itu berbahaya. 所以为什么这个灵命睡着很危险？ Ketika hati kita tertidur, pencobaan menjadi lebih mudah untuk masuk. 当我们的心睡着了，试探呢很容易进来。 Kita jadi lebih gampang terseret emosi, lebih gampang kompromi, kita lebih gampang menyerah, kita lebih gampang menyimpan dosa-dosa kecil. 我们比较容易发脾气、妥协、放弃和犯小罪。 Saudara, tapi puji Tuhan bahwa kisah ini tidak berhenti pada kelemahan murid-murid. 但是感谢主，因为这个故事不只是停在门徒的弱点。 Lukas mengarahkan mata kita kepada Yesus. 路加要我们看耶稣， Dan inilah pusat kisah di Taman Getsemani ini, yaitu bahwa Yesus berdoa. 这个就是它的重点，就是耶稣祷告。 Sekarang mari kita kembali ke bagian tengah, yaitu Lukas 22 ayat 41 sampai 42 kita akan baca. 我们来读路加福音22:41到42节。 Saya baca, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." 于是离开他们，约有扔一块石头那么远，跪下祷告，说：“父啊，你若愿意，就把这杯吃去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。” Saudara, perhatikan doa Yesus. 你们来看耶稣的祷告。 Pertama, Yesus jujur. 耶稣老实。 Yesus berkata, "Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." 耶稣说：“父啊，你若愿意，就把这杯吃去。” Yesus menyatakan isi hatinya dengan jujur di hadapan Bapa. 耶稣在上帝面前呢说他的心话。 Dalam kemanusiaannya yang sejati tanpa dosa, ia menanggung beratnya jalan salib dan membawa semuanya ke dalam doa kepada Bapa. 他当人类呢，他是无罪的人，他承担了十字架，然后在祷告里诉说了。 Ini mengajar kita doa itu bukan panggung untuk terlihat rohani. Doa itu adalah tempat anak,
datang kepada Bapa. 这个要教导我们，祷告不是让我们看起来很虔诚，但是祷告就是我们来到上帝的面前。 Jadi dari sini, saudara, kalau saudara sedang merasa berat atau lemah, jangan menunggu kuat untuk berdoa. 所以呢，如果你们觉得累，觉得很被负担，所以你们不要等到你们强，你们才祷告。 Tapi datanglah apa adanya. 你们要来到上帝面前。 Saudara boleh berkata, Tuhan aku takut, Tuhan aku capek, Tuhan aku bingung. 你们可以说：“上帝啊，我怕，我累，我迷惑。” Saudara, itu bukan berarti saudara kurang iman. Itu justru berarti iman saudara memilih datang kepada Tuhan. 这个不是因为你们缺少信心，但是你们选择要来到上帝的面前。 Lalu kita melihat yang kedua, Yesus berserah. Ia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. 第二点，耶稣降服，就说：“不要照我的意思，但是成就你的意思。” Saudara, istilah berserah ini bukan berarti putus asa. Berserah bukan berarti ya sudah biarkan saja hancur, biarkan saja, bukan. 降服的意思不是我们放弃，不是说啊随便了。 Berserah berarti kita berkata, Bapa, aku percaya Engkau baik, karena itu aku mau taat meskipun jalannya tidak mudah. 降服就是说，我们跟上帝说：“上帝，我相信你是美善的，所以我要顺从，虽然不简单。” Dalam ayat 42 Yesus juga menyebut cawan. 在这里，耶稣也说了杯子。 Saudara, dalam Alkitab cawan itu menggambarkan bagian pahit yang harus diminum. 杯在这里呢，描述了要喝的一个苦水。 Dan dalam konteks misi Yesus, cawan menunjuk pada penderitaan salib. 这里的意思就是十字架的苦难。 Lebih dalam lagi, Yesus akan menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. 更深的意思就是耶稣会背我们的罪，其实呢，这个罪呢，我们应当负的。 Itulah sebabnya Getsemani begitu berat. 所以 Ini bukan sekedar takut sakit, tapi ini beban penebusan. 所以这就是说，为什么客西马尼那么重？这个不是因为我们怕痛，但是一个负担赎罪。 Dan Lukas juga memperjelas bahwa pergumulan itu sangat sungguh-sungguh. 路加也是强调，挣扎是真的。 Saat ini mari kita baca ayat 43 sampai 44. 我们现在来读43到40节。 Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 有一位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大血点滴在地上。 Saudara perhatikan bahwa Bapa menguatkan Yesus. 你们来看，上帝呢加给耶稣力量， Tetapi Bapa tidak mengangkat cawan itu. 但是上帝没有吃到这个杯。 Penguatan itu bukan supaya jalan menjadi mudah. Penguatan itu supaya Yesus taat sampai tuntas. 这个杯，这个力量呢，不是使耶稣呢，过得比较简单。 Jadi saudara, doa bukan hanya mengubah segala sesuatu, bukan hanya mengubah keadaan. Doa juga menguatkan kita supaya setia dalam setiap keadaan. 所以祷告呢，不单只是改变了情况，但是它给我们力量，使我们无论在何时何地呢，我们一直忠实。 Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu bagi kita. 上帝为我们做一切。 Saudara, bagian yang kita baca tadi bukan hanya memberi kita teladan.
刚才我们所读的不单只是给我们榜样， tapi bagian ini menunjukkan apa yang Kristus lakukan bagi kita. 但是只给我们看耶稣基督所做给我们的。 Murid-murid lemah, mereka tertidur, tetapi Yesus terjaga, Yesus berjaga dan taat. 门徒睡着了，但是耶稣谨慎遵从。 Dan karena Kristus setia bagi kita, barulah kita dipanggil untuk bangun dan berdoa. 因为基督忠神在我们，所以我们被呼召，使我们能够醒来祷告。 Saudara, kita itu tidak diselamatkan karena doa kita yang sempurna. Kita tidak diselamatkan oleh doa kita yang sempurna. Kita diselamatkan oleh Kristus yang sempurna. 我们得救不是因为我们的祷告是完美，我们得救就是因为耶稣基督是完美。 Kristus berjaga bagi kita, Kristus taat bagi kita. 基督为我们谨慎，为我们遵从。 Dan ketaatan Yesus di Getsemani itu membawa dia menuju salib. 他的顺从呢，把他带到十字架。 Di salib itu ada pengampunan, di salib itu ada jalan pulang kepada Bapa. 在十字架呢，有饶恕，有回去上帝的路。 Lalu saudara, Lukas menutup dengan kata-kata Yesus yang sangat langsung. 然后呢，儒家结束与耶稣直接的话， Di ayat yang ke-46, mari kita baca. 在46节，我们来一起读。 Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 就对他们说：“你们为什么睡着呢？起来祷告，免得入了迷惑。” Saudara, ketika mendengar ayat ini, jangan hanya mendengarnya sebagai teguran, tapi ini adalah sebuah undangan bagi kita. 当我们读这个经文的时候，我们不要认为这个是一个责备，但是这个是一个邀请。 Yesus tidak berkata, kamu sudah gagal, sudah selesai karena mereka tertidur dan itu berarti gagal selesai. Tapi Yesus berkata, bangunlah dan berdoalah. 因为他们睡着了，耶稣没有说你们失败了，已经结束了，但是耶稣说起来祷告。 Maka setelah melihat dari ayat 39 sampai 46, kita punya 3 respon. 所以呢，从39到46节呢，我们有3点。 Yang pertama, bangun. 3点回应就是第一的醒来， Artinya berhenti hidup dalam mode tidur rohani. 就是我们的灵命不可以睡着。 Dan saudara perlu sadari tanda-tandanya. 你们要知道它的记号。 Saat doa mulai saudara tinggalkan, saat hati saudara mulai tumpul, saat gangguan-gangguan mulai menguasai saudara, 就让你们不想要祷告的时候，你们的心不敏锐，然后有很多困难。 jika tanda-tanda ini terjadi pada saudara, jangan menunggu sampai jatuh. 如果这个事情发生在你们当中，你们不要等到你们跌倒， Tapi dengarkan suara Yesus berkata, bangunlah dan berdoalah. 但是你们要听耶稣的话，就是说行祷告。 Dan yang kedua, berdoa. 第二点就是祷告。 Mari kita mulai berdoa lagi, walaupun itu harus dimulai dengan singkat saja. 我们来开始祷告，虽然很短的祷告。 Dalam hal ini, saudara diajak untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. 在这里呢，我们被教导，我们个人要向上帝祷告。 Dan kita dapat pakai pola Getsemani. 我们可以用这样的方向， Saudara bisa berdoa seperti ini. Bapa, aku sedang, lalu saudara isi. Sedang sedihkah atau sedang apa? Lalu aku minta, saudara bisa isi. Namun kita lanjutkan, namun kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan tolong aku taat hari ini. 你们可以这样的祷告：上帝，我正在如何？你们说，然后你们可以说：
我们求，说你们的要求，但是要说照你的意思，不要照我的意思。 Saudara, meskipun singkat, doa yang singkat itu sungguh lebih kuat daripada rencana panjang saudara tanpa Tuhan. 虽然这个祷告呢很短，但是比我们的长计划没有上帝更强呢。 Dan yang ketiga, berserah. 第三点就是享福。 Mari kita ambil satu langkah minggu ini. 这个星期呢，我们要哪一个行动？ Satu langkah taat. 就是要顺从。 Jika Yesus taat kepada Bapa telah memberikan kepada kita teladan, 如果耶稣已经给我们榜样了，使我们要遵守上帝， maka mari kita mengambil langkah taat itu juga 那我们也应当这样行。 minggu ini. 这个星期， Saudara, berserah bukan berarti diam tanpa tindakan. 享福不是意味着袖手旁观， Berserah itu berarti kita percaya lalu melangkah. 享福就是我们相信，然后往前走。 Saya tidak tahu langkah apa yang perlu saudara ambil saat ini. 我不知道你们应该拿什么步， Dalam situasi kehidupan saudara. 就是在你们生活当中， Langkah kecil itu mungkin meminta maaf, 这个小行动呢，可能是道歉， atau berhenti dari kebiasaan yang dapat menumpulkan hati saudara. 或者停下不好的习惯， Atau langkah kecil itu dapat berupa meminta seorang saudara seiman untuk mendoakan saudara. 或者呢，你们可以求你们的会友为你们祷告。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Getsemani mengingatkan kita, mengajar kita, dan menghibur kita. 客西马尼呢提醒我们、教导我们、安慰我们， Bahwa saat manusia lemah, Kristus tetap setia. 当人软弱呢，基督仍然是忠实的。 Saat kita tertidur, dia berjaga, dia terjaga, dia tidak tidur. 当我们睡着的时候，他不睡着； Saat kita gagal, Yesus taat. 当我们失败呢，耶稣遵守。 Maka malam ini Tuhan memanggil kita dengan kasih, saudara-saudari. 所以呢，今天晚上，上帝以爱呼召我们， Bangun, berdoa, dan berserah. 我们要醒来祷告享福。 Kita bangun, berdoa, berserah itu bukan supaya Allah mengasihi kita. 我们做这些不是因为使上帝爱我们， Kita bangun, berdoa, berserah karena di dalam Kristus Allah sudah mengasihi kita sampai tuntas. 我们醒来祷告享福，就是因为上帝已经爱我们了。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们来低下头祷告。